Okey, baik tuan-puan, apabila menjawab soalan apa perlu buat bila ibu bapa dan anak-anak dah mula burn out Okey, burn out ini berlaku apabila ibu bapa dah mula merasa penat ataupun anak-anak dah mula merasa letih penat disebabkan oleh bebanan tugas seharian ibu bapa banyak punca yang menyebabkan ibu bapa jadi burn out ini sebenarnya. Yang pertama yang saya boleh sebut ialah tentang masalah kewangan. Okey, masalah kewangan ibu bapa tak mampu nak sediakan peranti yang cukup buat semua anak-anak kemudian capaian internet yang teruk. Okey, jadi benda ini tidak mampu diselesaikan walaupun kita dah melaluinya dalam tempoh 1 tahun lebih, ia masih lagi belum dapat diselesaikan. Okey, namun kita tak mampu nak kawal semua itu ibu bapa Apa yang boleh kita kawal adalah mencari alternatif lain bagi memastikan anak-anak terus mendapat pendidikan yang terbaik walaupun mempunyai kekangan internet. Okey, kemudian punca yang kedua adalah ibu bapa mula burn out bila dia perlu menjadi pengganti guru dah kena mengajar anak-anak yang sebenarnya mereka tak pandai, tak semua ibu bapa boleh ajar anak-anak jadi dia jadi tertekan kemudian yang ketiga, konflik ibu bapa dan anak-anak dalam PDPR banyak berlaku dan keluhan daripada ibu bapa di mana anak-anak dah mula menunjukkan sikap atau tingkah laku yang berbeza daripada dulu Kita pula rasa pelik. Biasa ibu bapa memang macam tu sifat ibu bapa ni dia jadi sangat risau apabila anak-anak menunjukkan sikap yang berbeza daripada kebiasaan. Okey, justru itu ibu bapa sebelum anda jadi rasa burn out, anda perlu kenal pasti adakah anak-anak pun sebenarnya tengah burn out sama seperti anda. Oleh itu perlunya anda untuk mengenal pasti gejala-gejala burnout ini Okey, saya terangkan apa 3 peringkat gejala yang berlaku gejala-gejala burnout yang ibu bapa boleh kesan. Yang pertama, gejala pada fizikal. Jika anda rasa atau anda lihat anak-anak dah mula letih sepanjang masa, itu adalah satu tanda-tanda burnout. Okay. Yang kedua, gejala pada emosi. Kita tengok dah cepat marah, tengok anak dia dah cepat marah, jadi sensitif, tegur sikit tak boleh kan. Yang kedua, sukar untuk kawal perasaan. Tegur sikit je dah melenting, terus boykot tak nak makan, duduk berkunci dalam rumah, dalam bilik Yang ketiga, mudah menangis mudah menangis, rasa tak dihargai, rasa macam mak ayah dia tak sayang dia, rasa macam dia ni tak berguna. Itu adalah tanda-tanda gejala pada emosi Kemudian yang keempat, rasakan tugas yang dilakukan masuk PDPR itu dah tak penting lagi. Ini adalah tanda-tanda yang kita kena kenal pasti pada anak-anak Yang kelima, hilang semangat atau motivasi belajar. Okey, yang keenam, mudah hilang fokus sekejap aja duduk tak sampai 5 minit depan laptop menghadap PDPR, dah pergi tengok TV, lari tengok TV kan. Biasa kita dengar macam tu kan. Tapi kita tengok dulu adakah benda tu berlaku kerap atau tidak Yang ketujuh, mula mengasingkan diri, anak dah mula diam duduk dalam bilik sorang-sorang, tak buat apa-apa, tidur. Kita tengok teliti apa sebenarnya berlaku pada anak-anak. Dan yang ketiga tadi perubahan pada tingkah laku. Kita tengok sekiranya ada penurunan prestasi kerja dan mula tak nak buat apa-apa pun tugas PDPR tengok menghadap buku pun dah tak nak Kemudian yang kedua, masalah interpersonal, kerap bergaduh dengan adik-beradik ataupun dah tak boleh nak berkomunikasi dengan baik dengan ibu bapa. Ini adalah tanda-tanda perubahan tingkah laku sekiranya ada. Okey, yang kemudian ketiga, mengabaikan penjagaan diri. Dah mula dah penjagaan diri dah terabai, makan, tidur dah tak mula ikut jadual yang ibu bapa dah tentukan ataupun ibu bapa melalui benda ini Kemudian ada juga perubahan tingkah laku yang berlaku ialah dia dah mula mengelakkan diri daripada mengambil apa-apa tanggungjawab lain. Contohlah ibu minta buangkan sampah dekat luar pun dia dah tak nak tarik muka. Sebab apa? Burnout ni bila dia dah rasa macam dah penat dah dengan apa yang dia buat dan bila menambah lagi tugas baru dia dah rasa tak boleh dah, tak sanggup dah. Kan? Sebab itu
Sekiranya ibu bapa dapat kenal tanda-tanda ini, insya-Allah kita boleh pergi kepada peringkat yang seterusnya mendapatkan bantuan. Okey, mendapatkan bantuan pakar lah maksudnya. Okey. Sebelum kita mendapatkan bantuan pakar itu, ada beberapa perkara lah ya, yang boleh dijadikan tips ya. Ini antara lain lah selain mendapatkan bantuan, ini adalah beberapa tips yang saya ingin kongsikan um, supaya mengatasi burnout ini ya. Yang pertama, jangan takut untuk suarakan masalah kepada orang lain ya. Kalau benda itu berlaku kepada anak-anak, bincangkan ya, mendengar, jadi pendengar yang setia kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni dia bukan nak dengar solusi dulu, tapi dia cuma nak kita dengar, dia cuma nak kita jadi pendengar yang baik kepada dia. Satu masalah orang dewasa ini ialah kita ni sangat sangat hebat dalam memberi solusi kepada anak-anak kan. Kita kan makan garam lebih daripada anak-anak, betul tak? Jadi kita ni orang yang lebih cepat memberi solusi. Sedangkan anak-anak ni sebenarnya sebelum dia nak hadam solusi tu, dia nak kita dengar dulu apa perasaan dia. Dia nak kita dengar. Adakah apa perasaan dia? Dia rasa frust ke? Dia rasa kecewa ke? Dia rasa letih ke? Jadi pendengar yang baik. Okey, yang kedua, me time. Sama ada anda burn out, dapatkan me time untuk diri anda sendiri ya. Bila dah mula rasa tanda pergi, dah mula rasa tanda burn out, anda keluar buat sesuatu diri sendiri tanpa gangguan sesiapa. Yang ketiga, buat ikut kemampuan ya. Tuan-puan, bila anda berhadapan dengan isu burnout, jangan menekan diri. Memang kadang-kadang kita nak anak-anak tu fokus belajar. Tapi kalau kita tak mampu sampai tahap bergaduh-gaduh dengan anak-anak, kita tak mampu ya. Kalau tak mampu buat tak apa. Anda dah buat yang termampu dan sehabis baik. Begitu juga dengan anak-anak, terangkan kepada anak-anak. Tak apa, kamu dah buat yang terbaik ya. Buat ikut kemampuan. Okey, yang seterusnya belajar mengendalikan stres. Okey, tenang dahulu sebelum anda buat sesuatu tindakan yang tidak rasional, mesti belajar kendali stres dengan cara yang betul ya. Kemudian berfikir positif. Dalam keadaan saat kita dilanda pandemik ni, kita mudah terpengaruh ya dengan pelbagai sumber-sumber dan berita yang tidak sahih. Jadi fikir positif dulu dan andaikan sesuatu yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Okey, kemudian susun kerja mengikut keutamaan. InsyaAllah jika anda menyusun tugasan ya satu-satu, begitu juga anda ajar anak-anak susun tugasan mengikut keutamaan, selesaikan satu-satu, mana yang perlu dihantar dulu, siapkan dulu. Kadang-kadang anak-anak bila dia dah nampak macam kerja tu banyak sangat, dia dah mula dah rasa tertekan ya. Jadi tengok balik kerja-kerja anak-anak, mana yang kena hantar deadline dulu, siapkan dulu. Okey, kemudian bina kekuatan, bina kekuatan diri, spiritual dan daya ketahanan diri bagi menangani isu burnout ini. Saya doakan semoga semua ibu bapa dan anak-anak berjaya survive melalui tempoh PDPR yang akan bersambung lagi ya. Jadi teruskan usaha, teruskan kekuatan itu, insya-Allah anda boleh melakukannya.